Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Sembilan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kita dengan perbahasan bahthul mathail, dengan harapan insyaAllah ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita semua mendapat syafaat rahmat baginda di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insyaAllah kita berada pada muka surat 155 soalan C. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum menerima darah yang bercampur dengan darah haiwan? Apakah hukum dia terima darah tapi darah itu bercampur dengan darah haiwan? Kita dah bahas. Boleh darah manusia diterima donor, dapat derma darah kerana darurat, dah tak ada dah yang lain. Yalah, darah mana ada, darah ni memang najis tuan-tuan. Dan tak ada dah kecuali darah yang lain. Mungkin zaman dulu-dulu ni manusia ni bila dah luka, dah darah hilang, meninggal lah, tak boleh nak tolong. Zaman sekarang kita dah tahu transfusion darah dapat meneruskan hayat dia. Terbukti anak saya nombor 2, dia kena autoimmune anemia, hematologic anemia nama dia. Means darah merah dia tu mati, tak boleh hidup. Sebab dia diberi antibiotik ketika umur masih 7 bulan kalau tak salah. Yang antibiotik dia tu makan dia punya red blood cell. Tu cerita dia waktu kat Morocco. Jadi dia 3 kali kena transfusion darah waktu tu. Saya keluar masuk hospital ni kat Morocco ni 3 kali kot. Sekali masuk 10,000 dirham. Masuk 10,000 dirham. Kita pelajar, tak ada duit. Pertama masuk juga kat hospital kerajaan. Satu hari doktor tak buat apa-apa, tengok je. Tanya pun tak. Lepas tu paksa keluar. Dah paksa keluar, kita tak bayarlah, tak tahu. Dia tak bagi bil. Lepas 2 bulan dia dah fly balik Malaysia, dapat bil. Kerajaan suruh bayar, kau masuk mahkamah. Hui, takut saya baca waktu tu. Bayarlah, tak mahal. Mahal lah juga, RM1,000 juga. Tapi yang masuk hospital biasa tu, hospital swasta, lepas tu masuk hospital 3 kali, 10,000, 30,000. Jadi darah dapat membantu. Itu kita panggil darurat. Dan akhirnya alhamdulillah dia dah sihat sekarang. Masuk HKL. Doktor Malaysia hebat. Selesai lah. Hospital Malaysia pun jauh lebih baik. Kerajaan, saya tak pernah masuk lah hospital Tunku Jaafar ataupun hospital Kuala Pilah, tak pernah lah masuk, tak tahu. Tapi insyaAllah hebat-hebatlah, bagus-bagus. Jadi ada jalan keluar, insyaAllah. Cuma kes yang ni darah bercampur dengan darah haiwan. Apa beza darah haiwan dengan darah manusia? Najis Ustaz. Darah manusia pun najis. Ni tasawur masalah dia. Darah haiwan tu najis, darah manusia pun najis. Sebab tu kita bahas yang lepas. Maka perbincangan tersebut, pendapat A dikata harus dengan syarat tiada sumber yang suci. Sebab darah tu najis, tidak memudaratkan. Diberitahu oleh doktor muslim yang adil, pesakit itu muhtaram. Pesakit tu yang perlu darah itu adalah, kita panggil bahasa kasar dia haiwan muhtaram lah. Sebab manusia ni hayawanun natiq, iaitu intelligent animal. Binatang tu non-intelligent animal.
Muhtaram ni yang dihormati. Seperti apa, bukan seperti anjing, bukan seperti babi dan lain-lain. Reference dan ibarat sama seperti yang terdapat pada keputusan soalan B. Jadi hujah dia exactly sama. Itu pendapat dia. Pendapat B, haram kecuali dapat dibuktikan ia boleh menyembuhkan. Dia tengok di sisi tu pula. Dia pakai dari kitab Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah. Ini adalah kitab, dalam dia ada 7 kitab penting. Kitab Turath bulat, dalam dia ada 7 kitab penting. Sebab tu nama dia Sab'atu Kutub Mufidah. Ada kitab Fawaid Makiyah, Mukhtasar Fawaid Makiyah dan lain-lain. Saya dulu ngaji kat pondok kitab ni. Sangat-sangat bermanfaat. Terutama nak bahas, kita lawan Wahabi isu klinik-klinik ni kan, isu khurafat, tahayul kan. Dalam tu dia detail. Ada, saya sangat ambil manfaat. Jadi hukum pakai benda-benda yang tak boleh, yang haram kan, dibahas macam mana dan lain-lain. Cara berijtihad itu ada dalam tu. Apa dia kata? Qala As-Said Umar Al-Basri fi fatawihi, dalam kitab fatwanya. Ma nasu alladhi yaqtadihi qawaidu a'immatina fi babil at'imah hurmatuha ay at'imah in addat ila iskarin aw idrarin fil aqli aw al badani ila anqal wa hilluha fi ma 'ada dhalika li anna al mu'tamada anna al asla fil a'yan al ibahah la siyama liman ista'malaha litadawi. Dia kata apa? Yang dituntut oleh kaedah-kaedah imam kita dalam bab makanan adalah keharamannya, iaitu makanan itu haram kalau ia dapat membawa kepada memabukkan. Tuan-tuan makan kecubung. Tahu kecubung? Apa bahasa Melayu, bahasa Inggeris? Kecubung. Di Indonesia ni ada bunga kecubung. Itu dimakan tu boleh mabuk. Ni lagi satu, mushroom. Shroom, dia tak mushroom, dia mushroom. Tahu cendawan apa ni? Kat Indonesia saya pernah pondok saya pernah ada satu bahagian di pondok unit tu menerima orang serenti lah, pusat serenti, iaitu menerima orang yang bekas kena dadah, dah baik, pemulihan dengan jalan tarikat, berzikir. Dia masuk kat situ. Tapi sekarang kita tolak. Sekejap je, dalam 2 tahun. Sebab efek dia kita tak ada, we have not enough equipment dan kepakaran, expertise untuk jaga dia orang. Jadi mereka bila tak mampu dah untuk beli heroin, dia panggil kat sana pukau. Putau. Saya dah lupa dah nama dia. Putau. So dia orang berubah kepada apa? Kotoran lembu. Bila dia lama dia keluar shroom. Nama Malaysia dia apa? Gas. Yelah, intinya dia keluar shroom. Mushroom, tapi cendawan dari kotoran lembu. Tai lembu, literally. Dia akan keluar. So diorang ambil kotoran tersebut, ambil mushroom ni, dia bersihkan. Saya tak tahu macam mana cara dia. Diorang makan lah benda tu. Bakar ke tak bakar ke, buat sup ke apa, saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Tapi intinya diorang makan benda tu, dia ada portion of memabukkan. Ini seriously. Dan sampai macam tu hinanya lah orang yang menagih dadah ni. Bukan kita nak tidak, ustaz kena melihat semua kita kena tolong walaupun dia tak bersalah. Tak, bukan tu. Ya, tapi how you become slave to these drugs, kan? Kita menjadi hamba kepada dadah. Tagih dadah tu sampai kalau dah tak ada tu, shroom ni pun shroom lah. Itu dia. Betul. Dijadikan bahan untuk mabuk. Sebab dia bila dia mabuk tu mesti tak rasalah ketagih dengan heroin tu, putau tu. Tapi dia mabuk lah. Memang dia katalah dia boleh tengok macam
macam apa pelangi, tapi saya pun tak faham. Nauzubillah min zalik. Semoga memang menjauhilah, Allah jauhkan daripada kita hatta dadah dan lain-lain ini. Ini memang najis masyarakat. Tapi so apa perbahasan tentang syurum tu? At'imah makanan in addat ila iskarin haram. Kalau dia membawa kepada memabukkan, haram. Walaupun tak mati. Saya tak tahulah dia boleh mati ke kita. Itu bab lain tu tanya doktor. Tapi kalau tak mati, tapi haram sebab dia memabukkan. Ini bukan cendawan yang tuan-tuan masak. Bila masak tom yam tu teman pun suka. Saya pun suka tu. Risalah dia. Au idrarin, ataupun membahayakan fil akli pada akal, awil badani atau badan. Kecubung. Cannabis. Tahu cannabis apa cannabis? Kecubung lah. Cannabis. Okey. Cannabis ni kalau makan lebih dari batasan, dia boleh jadi gila. Orang boleh hilang akal. Dan memang hatta di Maghribi, di Morocco, hashish, sejenis dadah dia, nama dia hashish. Dia panggil hashish. Dan saya dah tengok orang yang pakai hashish ni, hashish tu dia letak kat sini, dia sedut lah, warna coklat-coklat. Sebab dekat sana ada. So bila, tapi of course dilarang lah. Memang kalau polis tangkap, penjara lah. Cuma orang jaga bas tu banyak yang minum, ambil benda tu lah. So pernah di dalam bas dia pergi buat benda tu. Bahaya. Takut juga. Tapi nasib baik kita orang Melayu ni, kita takut dengan orang Arab. So okey lah, kita menjauhi diorang. Tapi tu saya lihat sendiri. So diorang ni, muka diorang dalam macam ni. Bukanlah sepet macam Cina, bukan. Tapi dia macam tegang. Lepas tu dia suka isap gigi dia jadi tu. And dia jadi biol lah. Means orang cakap pun tak faham. Jadi akal dia tak perfect. Ni dadah yang murah lah. Akal dia tak perfect. Kita cakap pun tak betul. Ini fakta. Hadirin wal hadra afizakumullah. Fil akli awil badani, atau badan. Apium. Bila dah kena ni, walaupun dia bukan najis, dia bukan babi, dia bukan anjing, dia bukan kotoran, bukan najis, kan? Maksud bukan dari benda yang najis yang macam tu, tapi sebab dia membahayakan, dia haram. Apium. Tapi so macam mana Ustaz? So tapi dia tak najis sebab dia tumbuh-tumbuhan, kan? So sometimes benda-benda ni memang digunakan dengan cara yang betul. Contoh dia anesthesia. Tuan-tuan kalau masuk hospital nak operate, perlu kepada ubat. Kan? Ni nak anesthesia tu, nak buat dia pingsan tu, itu ambil daripada bahan-bahan ni. Tapi dengan kadar yang memang saintis dah buat lah. So diorang tahu kadar dia, diorang tahu macam nak guna, yang sekira dia tidak akan menyebabkan ketagih dan lain-lain. But of course saya tak tahulah how to do it. Itu pakar lah yang buat. Itu tak ada masalah. Sebab itu kita kata tak ada masalah. Tapi kalau yang membahayakan akal dan badan, haram. Ini yang kita haramkan, penyalahgunaan ubat-ubatan, atau dia panggil dadah, penyalahgunaan dadah. Dadah sebenarnya tak najis, tak haram. Dia bukan khamar. Tapi ini yang buat dia haram. Ila anqal, sampai diterangkan, tapi kehalalannya hilluha fi ma ada zalika, pada perkara yang selain itu, li annal mu'tamadah, kerana yang dipegang, annal asla fil a'yanil ibahah, kerana asal bagi suatu itu adalah ibahah, boleh. La siyama, lebih-lebih lagi liman istamalaha li tadawi, lebih-lebih lagi bagi orang yang memakainya untuk berubat. Tapi ini ada satu kaedah yang saya ingin menegur beberapa orang berbicara tentang muamalat, terutama Majlis Ulama Indonesia, MUI. Dulu, saya tak tahu sekarang, tapi dulu zaman saya dekat pondok, dia ada keluarkan fatwa-fatwa muamalat. Semua akad halal. Sebab apa? Li'annal asla fil muamalati al-ibahah. Kerana asal dalam muamalat tu semua ibahah. Bazul li'annal asla fil ibadati hurmah atau tahrim.
asal dalam ibadah haram. Sehingga saya buat tesis skripsi degree saya tu, bahas tentang ibadah haram, kaedah tersebut. Kita tak bolehlah ijtihad semua pakai asal macam tu. Ini sebab apa? Sebab di dalam qawaidul usul fiqh memang ada kaedah itu di dalam kitab Ashbahun Nadhair. Khilaf di kalangan Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Apakah makanan yang tidak diketahui statusnya halal sampai ada dalil menunjukkan ia haram, atau haram sampai ada dalil menunjukkan ia halal? Itu khilaf. Dalam kitab Ashbah wa Nadhair dia sebut itu khilaf di dalam mazhab. Tiba-tiba muamalat berhujah semua asal halal. Mana boleh gitu? Apa? Wahabi pun sama. Dia nak haramkan kita ni solat tasbih. Kan ada Wahabi kata bid'ah solat tasbih haram, tak lakukan. Kerana asal dalam ibadah itu adalah haram. Senanglah macam tu nak kata. Ulama syarahkan apa maksud kaedah tersebut. Kena rujuklah. Dia tak semudah tu tuan-tuan. Kita kena baca banyak condition yang perlu dipastikan. Sama macam mufti-mufti Facebook pada hari ni, Wahabi-Wahabi dalam Facebook. Wah, memang tengok hujah dia senang je. Kerana asal dalam ibadah haram. Kita kata, baca dulu. Fiqh tu kena ngaji betul-betul. Kita kena ada ilmu tuan-tuan. Dia pakai kaedah tu. Tapi keputusan haram kerana memudaratkan. Terus haram kerana apa? Darah haiwan memang tak sesuai dengan manusia. Jangan kan macam tu. Darah manusia kalau tak sesuai kaedah dia, mati dia kan. Darah fulan tu A, pergi bagi B, habislah, mati dia kan. Kecuali darah O, dia boleh masuk ke semua. Tapi bila dia O pakai A, corrupted darah dia. Lepas tu dah tak boleh dah pakai O lah, tak boleh pakai B dah, tak boleh. Macam tu lah. Macam mana tak, saya pun lupa. Ada kaedah-kaedah dia lah. Ni tuan-tuan dan puan, saya O. Lepas tu sekarang saya baru tahu, O sekarang pun ada O plus lah, O minus lah, apalah, macam-macam. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi kalau tuan-tuan nak mendermakan darah, buatlah. Baguslah. Menolong. Macam anak saya kena. Belum lagi waktu saya dekat HKL tu, rupanya rakyat Malaysia banyak yang kena thalassemia, XCPD apa. Saya lupa nama dia. Tu sebutlah waktu tu, ingatlah semua nama. Leukemia dan lain-lain penyakit darah. Tu banyak. Dia wal hadra hafizakumullah. Al-Iqna' fi halli al-Fadhi Abi Syuja' dan Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah. Ini rujukannya. Yang pertama dari Al-Iqna', wa yahrumu ma yadurrul badan, dan haram apa yang membahayakan badan, awil aqla ataupun akal, kal hajari seperti batu. Makan batu haram. Wa turabi, makan pasir haram. Wa zujaj, dan kaca haram. Wa summa, dan racun pun haram. Kal afyun, dulu afyun ni adalah racun. Pada afyun ni mabuk kan, dia ambil tu, tertagih, mabuk. Jadi kalau nak lawan China dulu kan, orang Jepun nak kalahkan China, dia bagi apium. Sejarah dia, orang Jepun nak jajah China dulu, dia bagi apium. Ni samalah negara Islam pada hari ini. Jadi cara nak jatuhkan dia pakai dadah. Samalah dengan di Indonesia, ahli politik, kalau dia ada anak yang hebat, kan, cara musuh politik dia kenakan anak dia dengan dadah, selesai. Artis-artis tu teruk. Ni kita kena hati-hati di Malaysia. Walau labanul khashkhash, susu khashkhash, saya pun tak tahu apa tu. Lianna dzalika mudirun, kerana perkara itu membahayakan. Wa rubbama yaqtulu, dan mungkin ia boleh membunuh. Wa qad qala ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini yang dipakai oleh ulama pada hari ini, haramkan rokok kerana membahayakan.
Maksud dia boleh memudaratkan. So macam mana haram Ustaz? Kalau berdasarkan fatwa haram lah rokok tersebut. Ini. Tapi condition dia macam mana itu perlu dibahas lebih dalam. Qala As-Sayyid Umar Al-Basri, telah berkata Sayyid Umar Al-Basri fi fatawihi ila akhirih. Ini sama dari kitab yang telah disebutkan tadi. Catatan, pendapat B telah disokong oleh beberapa artikel perubatan yang menyatakan bahawa darah haiwan adalah berbeza dengan darah manusia dan pemindahan darah haiwan ke dalam tubuh manusia boleh menyebabkan kematian. Perkara ini telah terbukti. Maka pendapat A yang mengatakan harus dengan beberapa syarat telah ditolak kerana tidak relevan dengan realiti yang berlaku. So dia tak pakai pendapat A sama sekali sebab memang tak menyelesaikan masalah. Yang namanya darah haiwan takkan boleh masuk pada manusia. Anatomi dia pun dah berbeza. Cuma yang sekarang ni diorang tengah buat jantung babi dia letak kat manusia. Alasan dia, saya dia tanya kawan saya yang bahas tentang biomedik ni. So dia ada bahas, dia kata, saya tanya, why you have to put pig? Why you not use other animal? Kat UIA lah. Dia kata, no, because babi ni dia punya anatomi jasad dia, darah dia, gelatin dia dan lain-lain dia ni tahan lama, dia kata. Means dia berhayat yang lama, lebih kurang macam tu lah. Dia kata dia boleh preserve, dia punya sisi preserve dia tu. Sebab itu diharapkan lebih sesuai dengan diri manusia. Tapi tak terbukti lagi lah, boleh mati lagi. Ni contoh dia hari tu. Tapi cara dia buat adalah orang yang dah jantung dia dah kronik, yang mana kalau tak transplant dia akan mati juga. So might as well cuba nasib lah, pakai babi punya ni, cuba test, hidup sebulan lebih je, lepas mati. Yelah. So macam mana tuan-tuan dan puan? Saya punya ada satu artikel baru masuk, dia ajak saya collaborate stem cell manusia. Kita belum selesai keluarkan fatwa apa nama dia, daging kultur. Daging kultur ayam atau yang dia daging tapi dia datang dari sel, membesar biak menjadi daging, rasa dia ayam, rasa babi, rasa macam-macam boleh buat. Halal ke haram kita belum bahas. Indonesia dah keluar, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama dah keluar. Dia depends asal di mana cara-cara dia ambil. Tapi kalau saya susah nak halalkan. Sebab apa? Kalau daging idza infasala fi hayatihi fahuwa najisun, sesuatu yang berpisah dari tubuh binatang walaupun halal, contoh dia kambing, tapi dalam keadaan hidup dia jadi najis. Diambil lepas tu jadikan daging, haram lah. Kecuali dia dah sembelih, ini baru boleh. Tapi setahu dia tak boleh sembelih, dia kena ambil hidup. Tapi itu pun kena detail lagi, kena tanya ahlul khibrah. Sebab dia berasal dari najis. Kalau najis jadi najis. Stem cell manusia macam mana? Ini dah buat artikel terbaru, saya baru baca 2 hari lepas. So dia nak pendapat secara theologians. Saya baca pendapat theologian, saya kata ini bukan theologians, ini adalah pendapat fuqaha. Sebab dia bukan akidah. Tak, dia kata sisi buat manusia lain. Padahal manusia kena dari laki dan perempuan. Tak, itu fiqh. Kena kahwin laki dengan perempuan, betul? Akidah tu apa? Allah wujud ke tak wujud? Untuk manusia boleh buat, bukan Allah buat. Hakikatnya Allah yang jadikan. Segala perbuatan ni Allah yang jadikan. Ini. Tapi ada soalan selanjutnya, itu teologi. Dia kata itu ada banyak soalan saya kena jawab. Dan kalau artikel tu siap, itu dari Singapura punya artikel. Contoh dia nak pandangan teologi. Tapi saya baca tu pun pening sebab bahasa dia istilah-istilah perubatan sahaja, scientific. Cuma ini contoh dia. So kita kena advance lah. Tapi kita faham Basul Masail sebab dia pelajar pondok, dia ada limitation, ada batasan. Tapi dengan dia boleh bahas macam ni, saya rasa dah sangat kuat untuk melatih. Ni pelajar yang buat ni. Ini pelajar, bukan ustaz. Sekarang dah jadi ustaz lah, belajar-belajar tu. Okey.
Maka pendapat A yang mengatakan harus, okey, ini tidak relevan dengan realiti yang berlaku. Ini hadirin wal hadirat Allah. Jawab salam yang disiarkan melalui radio dan TV. Ini jawab salam yang disiarkan melalui radio dan TV. Ni. Hari ni kita naik radio. Stesen radio. Soalan dia pun jelas. Saya baru nak sebut tentang azan radio IKIM. Stesen radio IKIM dan TV Al-Hijrah adalah antara platform media di Malaysia untuk menyampaikan dakwah dan memperluas maklumat berkonsepkan Islam. Pelbagai program dan pengisian yang diberi nafas agama disajikan untuk para penonton dan pendengar. Di sebalik usaha yang murni ini timbul beberapa persoalan. Soalan 1A. Macam mana soalan 1A? Okay. Soalan 1 lah. Apakah dituntut untuk menjawab salam apabila diberi salam? Pendapat A, dituntut untuk menjawab salam. Jadi macam live. Lala sawab ini live. Okey, saya tak tahu ni, tengok nanti. Siaran langsung, nanti ada siaran langsung. Sepatutnya di siaran langsung baru wajib. Kalau siaran langsung tak wajib. Apakah dituntut? Dia jawab dituntut untuk menjawab salam. Reference dia Mughnil Muhtaj, I'anatul Talibin, Al-Minhaj Al-Qawim, Tayyibul Kalam bi Fawaidis Salam. Apa ibarat yang pertama? Wa min furudil kifayati jawabus salamin li muslimin aqilin walau sabiyan mumayyizan ala jama'atin minal muslimin al-mukallafina. Amma kaunuhu fardan faliqaulihi ta'ala wa idza hayyaitum bi tahiyyati fahayyu bi ahsanin minha aw radduha. Maksud dia, dan termasuk daripada fardu kifayah adalah menjawab salam bagi seorang muslim yang akil walaupun sabi, budak yang mumayyiz, ala jama'atin kepada segolongan di kalangan orang muslim yang mukallaf. Adapun ia adalah fardu adalah kerana berpegangkan, termasuk fardu. Kenapa fardu? Apabila berpegang pada firman Allah Ta'ala ketika hayatun bi tahiyyati fahayyu bi ahsani minha aw radduha ila akhirih. Qauluhu wa bihi ila akhirih. Ya natu talib maktuf ala bil lafzi. Pada lafaz bil lafzi itu tak penting. Au yalzamu ay wa yalzamu al mursal ilaihi. Dan wajib bagi orang yang disampaikan salam kepadanya ar-raddu untuk menjawab salam. Okey. Ar-radda untuk menjawab salam. Fauran secara langsung bil lafzi dengan lafaz awil bil kitabati atau dengan tulisan. Fima pada perkara iza arsala lahu as-salam fil kitabin fayalzamu ar-raddu imma bil lafzi aw bil kitabah. Begitu juga pada apa kalau orang itu memberi salam dalam bentuk tulisan, maka wajib untuk menyampaikannya atau menjawabnya dengan lafaz atau dengan tulisan. So dia nak bagi contoh. Kalau ada orang hantarkan salam dalam bentuk tulisan, kita jawab dalam bentuk tulisan ataupun dengan lafaz. Berarti wajib untuk menyampaikan salam. Kalau dikirimkan salam tapi tak sebut assalamualaikum, tak wajib lagi. Tapi kalau disebut sampaikan salam pada Kanjeng Nabi, assalamualaikum warahmatullah, yang contoh dia, wajib. Kita sampai ke makam Nabi, wajib sampaikan salam. Kalau tak sampaikan salam, dosa. Sebab itu jangan sebut assalamualaikum, kesian orang yang bawa. Kesian orang yang bawa tu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Minhajul Qawim fayasjudu kullu man zakara li qiraati kafirin halat lahu bi an rajal ila akhirih ta'ala. Ya falaisanu sujud li sama'i qiraatihim. Tak berkenaan. Wujubur raddil jawab ala al-fawri fi salam al-maktub war rasul wa idza nadahu min wara'i haitin faqala assalamu alayka ya fulan aw kataba kitaban wa sallama fihi alayhi aw arsala rasulan qala sallim ala fulanin faballaghahu alkitab war rasul. Rasul tu maksud dia messenger, orang yang bawa salam tadi.
wajaba alaihi raddul jawabi 'ala al-fawr, wajib untuk menjawabnya. Dia pakai ibarat tersebut, ibarat tulisan. Pendapat B, dituntut menjawab salam apabila salam tersebut masyru' dan mubasyarah, bersifat masyru', boleh untuk dijawab, dan juga mubasyarah, siaran langsung. Ini kalau bukan siaran langsung tak wajib. Sekiranya tidak masyru' dan tidak mubasyarah maka tidak dituntut. Itu alasannya. Sebab tasjil yang bersifat rakaman, dia bukan live. Macam ni lah, tuan-tuan pasang MP3 atau hari ni saya hari tu cari MP3, ingat nak letak bacaan-bacaan tu kan dalam SIM card tu lah, bukan SIM card, apa tak nama dia, bukan MP3, apa nama tu, storage tu kan. Sekali orang kedai kata, no, we don't use that anymore. No, you download Spotify, you just use Spotify. Apa tu? Banyak anak saya kata, Papa, Spotify tak tahu. Ada, aku tahu. Baru tahu, ada Spotify, ada apa ada. Sebab saya duduk, macam mana nak pakai Apple Music ni, tak kerti. Rupanya kena bayar, sekarang semua kena bayar. Tak nak aku bayar. Dia kata kalau nak free, download Spotify. Itu pun limited, dia kata. Tapi kalau Quran tu ada lah kan. Ada Quran tu boleh jumpa, dia kata. Tapi kalau ini, baru saya tahu, tak nak bayar pakai Spotify. Kalau nak bayar pakai Apple Music. Spotify pun ada yang bayar juga. Jadi contoh dia, itu kan rakaman. Dapat pahala dia dengar kan tu. Tapi kalau tasjil, dia tak. Sebab dia tasjil, dia bukan mukallaf. Bab hafazan tu bab lain. Kita dengar sebab kita nak repeat hafazan, murajaah sampai bawa kereta. Tapi kalau ada orang baca Quran, saya tasmi', kan? Ini dapat pahala sebab dia mukallaf. Cuma sekarang macam ni Ustaz. Radio dekat IKIM tu ada studio konti, kita panggil. Ni tuan-tuan tak pernah masuk konti tu. Saya dah tiap-tiap minggu masuk. Dalam konti tu saya belajar banyak lah bab-bab media ni. Cuma saya tak sepandai orang yang main media. So diorang ni memang masuk kat dalam tu live. Ada jam lagi, ada apa lagi, diorang memang live. Lampu merah ni, suara ustaz ni masuk radio, satu Malaysia dengar ni. Ini salah cakap dia, tak boleh buat apa kalau orang rakam tu habis. Macam tu tuan-tuan. So dia ada SOP dia. Siapa boleh jemput, siapa tak boleh dijemput. Dan radio ni dianggap sebagai penyiaran rasmi. Sebab social media tu tak. Jadi kalau ada social media kata ni ke tu ke, jangan percaya selagi tidak dibuktikan. Semuanya salah kecuali dibuktikan betul. Tapi kalau media arus perdana, semuanya dipercayai selagi terbukti tersalah. Ini dia macam tu. Itu. Sebab tu nak masuk radio ni, kalau tak dekat tu, memang jaga tak bagi masuk. Tu memang dia bagi kad khusus. Kawasan terlarang. Dia tulis ni kat depan tu. Kawasan larangan. Jadi dia tak semua orang boleh masuk. Jadi bila dekat dalam tu memang ada konti kecil untuk orang baca Quran live. Contoh dia. Dulu dia kata ada, sekarang dah rakaman lah. Tapi kalau ada beberapa segmen live, macam segmen Imanuna live, Fas'aluna live, kan? Usrah live. Kan? Usrah Nurani live. Itu semua live. So live ni kalau dia baca Al-Quran, kalau dia azan live, dia jadi mukallaf lah. Beza dia koma tak nampak. Sebab dia macam ada, macam tadi, ibarat tadi, dia dekat belakang dinding. Koma tak nampak dia dekat belakang dinding. Lepas tu bila dia baca, dia azan, kita pun jawab. Contoh dia, masjid ni live, bukan rakaman. Tadi Bilal dia azan. Dia azan, koma tak nampak, koma kat bawah ambil wudu. Ni Bilal dah azan. Jawab azan. Dapat pahala lah sebab live. Tapi kalau Bilal nakal sikit, subuh-subuh dia tak nak kan. Dia dah pasang ni, dia pasang tu, dia tidur.
Sekali tepat waktunya, mikrofon nyala, speaker nyala, dia punya MP3 bunyi azan. Kita pun ingat, oh betul lah ni. Padahal itu rakaman. Itu tak dapat pahala lah, dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Tapi taklah, Bilal sini memang kan, setahu saya semua masjid di Malaysia live. Cuma ikim, bab azan memang taklah. Contohnya doa azan, Maulana Lutfinya suara, suara dia memang mahal kan, dia doa azan tu sedap. Maulana Lutfinya suara tu rakaman. Dia macam mana dapat pahala terus ke Ustaz? Taklah, dia baca doa tu dapat pahala sekali lah masa waktu dia doa tu. Cuma kita tayangkan suara dia, biar yang tak reti nak doa ni ikut baca macam dia baca. Lama-lama dengar, hafal lah doa azan kan. Ini misalan dia. Okey. Dia ambil dari kitab Takrirat Sadidah. Takrirat Sadidah ni dikarang oleh Habib Al-Kaf. Saya tak ingat nama lengkap dia, tapi saya ingat belakang dia Al-Kaf. Dia ni adalah kitab moden tapi ditulis ikut nafas muqallid. Maksud muqallid ni bukan yang negatif. Orang yang bermadhab. Ini yang berpegang at-tamassuk bil madhab. Orang yang ada manhaj metodologi ikut madhab Syafi'i. Bukan macam golongan tak bermadhab. Apa dia kata? Masailu fi sujudi talawah. Masalah-masalah dalam hal sujud talawah. Idza sami'a ayat as-sajadati, ketika seorang mendengar ayat sajadah, min midya'in, daripada radio, au nahwihi, atau sesama radio. Fa in kana hali ayyin 'alal hawa, kalau seumpama dia itu dalam keadaannya, iaitu ala hawai, iaitu pada udara, live, on air. Itu maksud dia, on air, alal hawai, on air. Tak betul ni terjemahan dia ni. Bukan terjemahan dia lah, dia tulis Arab tu saya tak berapa sesuai. On air, mubasyaratan, mubasyarah on air lah tu. Janganlah terjemah on air, ala hawai, mubasyaratan, on air diterjemah literal Syah. Mubasyaratan tu maksud dia on air lah, live. Fayusannu, maka disunatkan lahu as-sujudu, sujud. Contoh dia, wa illa, dan kalau tidak, bi ankana min sautin, contohnya daripada suara nahwi fi saut min sautin nahwi musajjalin fala, kalau dari suara semisal yang dirakam, maka tak sunatlah untuk sujud. Rakaman, dia pasang rakam. Rakam tu mana sunat? Rakam. Sebab dia tak mukallaf. Ini saya boleh berhujah dengan waktu saya kat Morocco tu, ada tukang teksi tu, dia pasang Quran kan. Lepas tu saya tengah nak cakap dengan kawan saya, naik ni nak kena pergi kedutaan buat macam ni kena ada ni. Dia marah, ada Quran, itu Quran. Kau dia fastabi'u, dia kata tu. Saya kata dah, itu radio lah, itu tasjil atau mubasyarah. Tasjil tak masuk lah, tak mukallaf. Dia kata la. Al-ayat amah. Dia ingat kita ni orang Melayu tak reti fiqah ni. Kau ni tak tahu hukum mahkam lah. So, kalau cerita aku tutup, kalau sebab kau nak cakap aku tutup radio. Tutup, bagus, aku nak cakap dengan kawan aku. Aku bayar kau ni. Dia tutup radio. Cakap dengan dia. Ini ibarat dia dekat sini, tuan-tuan. Okey, yang kedua, Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Zain. Soalun, hal yusannu jawabul adhani min mukabbiris sauti idza kana al muadzin ba'idan anhu bihaitsu la yasma'u adhanahu illa biwasitati mukabbiris saut aw la. Adakah disunatkan menjawab azan dari mikrofon atau speaker, pembesar suara, ketika mana yang memberi azan itu adalah jauh daripadanya, sekira dia tidak mendengar azannya kecuali melalui speaker tadi atau tidak. Bayyinu lana dzalika, tolong jelaskan kepada azan. Ingatkan saya pendapat ni. Okey, insya-Allah aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.